Sistem pengawas sekolah telah lama berada dalam sistem pendidikan di Malaysia. Pengawas sekolah diwujudkan bertujuan bagi melatih sifat kepimpinan dalam kalangan murid. Pengawas sekolah adalah sebuah badan yang terdapat di sekolah, tidak kira di peringkat sekolah rendah maupun sekolah menengah. Badan ini berfungsi sebagai penguatkuasaan undang-undang dan peraturan di sekolah, ianya di bawah penyelidikan penolong-kanan hal ehwal murid. Pengawas sekolah terdiri daripada murid-murid yang dipilih khas oleh guru dan pihak pentadbiran. Terdapat beberapa ciri-ciri pengawas seperti mempunyai akhlak yang baik, menunjukkan keterampilan diri yang cemerlang, aktif dalam aktiviti co-kurikulum, memperoleh keputusan akademik yang cemerlang. Pengawas sekolah juga hendaklah memakai pakaian uniform khas atau seragam khas yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Pakaian seragam pengawas sekolah adalah berbeza bagi setiap sekolah daerah dan negeri. Ianya bergantung kepada pihak pengurusan dan pentadbiran sekolah itu sendiri. Pada kebiasaannya, uniform pengawas sekolah berwarna biru terang atau hijau, bertali leher dan memakai kod. Untuk murid sekolah agama pula, lazimnya mereka memakai uniform berwarna putih dan bertali leher berwarna hijau. Bagi kasut pengawas pula, selainnya berwarna hitam diperbuat dari kulit atau kanvas. Tujuan badan pengawas ini ditubuhkan adalah untuk menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh pihak sekolah dalam memastikan murid-murid lain sentiasa mematuhi peraturan. Tugas pengawas sekolah terdiri daripada tugas-tugas harian dan tugas khas. Tugas khas selalunya dilakukan oleh Exco pengawas dan AJK tertinggi pengawas. Tugas khas adalah seperti berikut: melakukan spot check, mengiringi pihak pentadbiran sekolah, melatih pengawas baru. Selain itu, terdapat tugas-tugas pengawas secara harian adalah seperti berikut: mengawasi disiplin diri dan murid sekolah yang lain, memberikan teladan dan contoh yang baik kepada pengawas junior dan murid yang lain, menjaga maruah dan nama baik sekolah, menyampaikan informasi dan arahan daripada guru kepada semua murid sekolah yang lain, mematuhi segala peraturan sekolah dan menguatkuasakannya, memastikan murid-murid mematuhi peraturan dan mengenal pasti murid bermasalah, memberikan bimbingan dan teguran kepada murid bermasalah agar kembali ke jelasan yang betul, merekodkan kesalahan murid, datang ke sekolah lebih awal dan menjaga pagar sekolah, memastikan diri sentiasa terlibat dalam aktiviti co-curriculum serta mendapat keputusan cemerlang dalam akademik. Walau bagaimanapun, bagi kelompok murid pintar dan berbakat, kaedah Zero Indifferent Policy adalah persesuaian. Murid pintar dan berbakat merupakan murid yang khusus. Di Malaysia, murid pintar dan berbakat dikenal pasti dengan menggunakan ujian UKM 1, UKM 2 dan UKM 3. Terdapat 3 agensi yang menawarkan pendidikan pintar dan berbakat, iaitu Pusat Jenis Pintar Negara, Universiti Kebangsaan Malaysia, Pusat Jenis Insan, Universiti Sains Islam Malaysia dan Akademi Pintar Pendang, Kementerian Pendidikan Malaysia. Murid pintar dan berbakat mempunyai ciri-ciri unik yang berbeza dengan kelompok murid biasa. Murid pintar dan berbakat mempunyai kekuatan pemerhatian yang kuat, belajar atau membaca di awal usia, selalunya sebelum usia sekolah, membaca secara meluas dan pantas, pembendaharaan kata yang dikembangkan dengan baik dan senang menggunakan perkataan yang tidak biasa atau baharu, mempunyai rasa ingin tahu intelektual yang hebat dan menyerap maklumat dengan cepat, dan ciri-ciri lain yang khusus. Pelaksanaan kaedah Zero Indifferent Policy adalah bersesuaian bagi kelompok murid pintar dan berbakat. Fungsi Zero Indifferent Policy adalah mewujudkan suasana yang selamat, komuniti yang menyokong untuk tidak menggalakkan mengejek, buli dan gangguan. Zero Indifferent Policy menggalakkan wujudnya suasana yang selamat dan persekadaran yang selesa kepada murid. Selain itu, Zero Indifferent Policy tidak menggalakkan tingkah laku yang menyakitkan hati atau seumpamanya seperti mengejek, bergurau yang keterlaluan, tingkah laku yang kasar, berkecuali dan mengasingkan diri. Kita bertanggungjawab kepada keselamatan fizikal dan emosi murid kita. Langkah-langkah pencegahan dan pendidikan adalah asas kepada Zero Indifferent Policy, iaitu Behavioral Modification. Prinsip asas kepada pelaksanaan Zero Indifferent Policy adalah kita tidak sekali membiarkan tingkah laku tidak baik, mengelak dari mengendalikan tingkah laku tidak baik dalam komuniti dan tidak berbuat apa-apa sekiranya mengetahui tingkah laku tidak baik berlaku kerana perasaan takut.
Zero Indifferent Policy dilaksanakan dengan menggunakan borang Concern Incident and Medical Report (CIMA). Murid boleh mengisi borang ini. Borang CIMA boleh diakses secara online dan juga fizikal. Pengurusan CIMA hanya diuruskan oleh ketua kolej di Kolej Jenis Pintar Negara atau pengetua sekolah bagi sekolah di Kementerian Pendidikan Malaysia. Murid-murid boleh mengisi borang ini sekiranya terdapat tingkah laku yang tidak baik yang berlaku di persekitaran sekolah, seperti terdapat ejek-mengejek dalam kalangan murid, pensyarah tidak masuk ke kelas, makanan di luar makan tidak memuaskan, kemudahan-kemudahan yang tidak mencukupi dan perkara-perkara lain yang bersesuaian. Kelebihan dalam melaksanakan kaedah Zero Indifferent Policy adalah meningkatkan kesedaran sendiri dalam komuniti sekolah mengenai kepekaan kepada tingkah laku dan persekitaran sekolah. Selain itu, Zero Indifferent Policy dapat memupuk sikap bertanggungjawab dalam diri murid yang tidak bergantung kepada sistem penguasa sekolah yang sedia ada dalam sistem persekolahan, dan amalan ini bersesuaian dengan keperluan pendidikan murid pintar dan berbakat. Kesimpulannya, setiap sistem dalam sesi persekolahan mempunyai tujuan dan makna yang tertentu. Bagi sekolah yang mempunyai murid-murid biasa, memerlukan sistem penguasa sekolah. Manakala bagi sekolah yang menawarkan pendidikan pintar dan berbakat, memerlukan pelaksanaan kaedah Zero Indifferent Policy. Pelaksanaan sistem yang berbeza ini adalah bagi memenuhi keperluan pendidikan bagi kelompok murid yang berbeza. Terdapat kelebihan dan kekurangan yang dikenal pasti dalam melaksanakan kedua-dua sistem ini. Namun sistem ini adalah bersesuaian dengan kelompok murid tersebut. Sekian, terima kasih.